Betul, ini betul. Pada Jumaat dulu saya telah memfailkan satu usul tergempar dari Peraturan Mesyuarat 18.1 iaitu mengenai perlarangan hindraf untuk dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Tetapi hari ini saya telah menerima satu surat dari Yang di-Pertua mengatakan bahawa usul itu ditolak. Tetapi saya hairan Datuk Yang di-Pertua kerana mengikut Peraturan Mesyuarat 18.7 ada syarat-syarat di mana dikenakan di mana seorang yang di-Pertua boleh membuat keputusan untuk menolak usul di kamar. Akan tetapi kalau kita baca surat tersebut, Datuk Yang di-Pertua, surat itu berbunyi sedemikian, saya mendapati perkara ini tidak perlu disegerakan. Oleh yang demikian saya menolak usul yang berhormat dalam kamar. Tetapi ini tidak terkandung dalam 18.7. Bermakna dengan rendah diri saya mengatakan bahawa ia perlu dikaji balik dan saya dibenarkan untuk mengusulkan usul yang saya telah submit pada hari Jumaat. Ya, cukup Yang Muhammad. Datuk Yang Pertua, jika saya salah, saya ingin menggunakan Yang Muhammad 18.3 supaya mendapat sokongan dari 15 ahli parlimen di Dewan ini supaya usul ini dapat didengar dan dibahaskan. Tidak, Yang Muhammad. Tidak berbangkit di sana, Yang Muhammad. Baiklah, terima kasih Yang Muhammad. Memang benar Yang Muhammad telah mengemukakan usul dan telah pun ditolak oleh, sila duduk Yang Muhammad, oleh Yang di-Pertua, dan penolakan ini adalah sesuai dengan perkara 18.7 seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat. Dan kalau kita baca perkara 18.8, mana-mana usul yang ditolak di bawah peranggan 7 tidak boleh dikemukakan dan tidak boleh dibaca dalam majlis mesyuarat. Dan kalau kita lihat juga perkara 43, keputusan Yang di-Pertua adalah muktamad dan tidak boleh ditimbang semula. Yang Berhormat, kita akan kekal dengan keputusan penolakan usul Yang Berhormat di dalam kamar seperti yang telah dibuat oleh Yang di-Pertua. Itu saja penjelasan saya Yang Muhammad. Betul. Saya hormati saya tidak izinkan lagi perbahasan terhadap isu ini. Datuk Yang di-Pertua, saya hormati keputusan yang di-Pertua. Tetapi kalau kita kaji 18.7, ada syarat-syarat yang tertentu dan syarat itu tidak diikuti oleh Yang di-Pertua. Saya pohon kepada perkara ini dapat dikaji balik oleh Yang di-Pertua kerana itu saya rasa itu kesalahan telah dibuat. Saya patuhi bahawa 43 dan semua kaedah yang ada di Peraturan Mesyuarat. Saya setuju kepada itu, tetapi nampaknya penggunaan perkataan di sini di mana dikatakan tidak perlu disegerakan ada satu yang salah di luar dari apa yang ini. Memandangkan Datuk Yang di-Pertua telah membuat satu keputusan, boleh saya pohon di bawah, saya berdiri di bawah Peraturan Mesyuarat. Ianya tidak berbangkit Yang Muhammad. Boleh saya usulkan dulu. Clause itu tidak berbangkit dalam isu ini. 18.3 mengatakan bahawa saya ada sokongan dari 15 ahli parlimen di Dewan ini. Kalau kita baca dengan clause itu tidak berbangkit. Tidak berbangkit Yang Muhammad. Boleh saya dapat berbangkit. Baiklah Yang Muhammad. Yang Muhammad, saya meneliti bahasan Yang Muhammad. Jika Yang Muhammad tidak puas hati dengan keputusan, Yang Muhammad mempunyai hak di bawah Peraturan Mesyuarat untuk mengemukakan usul bersendiri untuk mengkaji keputusan yang telah dibuat. Itu saja Yang Muhammad. Dalam 18.3 Yang di-Pertua, saya ada sokongan dari 15. Saya katakan bahwa perkara 18.3 tidak berbangkit dalam perkara ini. Masih. MC di-Pertua. Point of order apakah? Ya, point of order. Itu Yang Berhormat, saya deal dulu sama Ibu Barat nih. Dulu oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalabakan? Adakah ini point of order ataupun apa? Bahas. Belum lagi. Ini yang Ibu Barat ini belum puas hati saya nampak. Yang Berhormat, usul di bawah 18.1, 2 sampai 8. Saya rasa
sehingga hari ini pun ada yang kurang paham ataupun sengaja untuk tidak mau paham. Usul di bawah 18.1, macam mana kita putar belitkan pun, kriteria pertama, speaker mesti puas hati. Dan alasan-alasan seterusnya. Tetapi yang kritikal di situ ialah, adakah perbahasan itu perlu untuk disegerakan? Dan saya rasa tidak perlu disegerakan dalam hal ini, karena yang di bawah itu adalah satu perkara yang boleh dibahas panjang lebar dalam sisi perbahasan budget. Kalau Ibu Barat mau bercakap dengan soal itu, setengah jam boleh. Karena ianya tidak perlu disegerakan. Perkara yang perlu disegerakan begitu kalau tidak ada opportunity lain untuk membahas perkara itu. Tapi this is the opportunity. Dan mengenai dengan soal yang berdiri 15 ini, coba yang berhormat tengok 18.6b. Then you read together. Karena ada kekeliruan di bawah 18.3e sama b. You read together with 18.6b. Pengertian saya, dan itu yang saya telah tegaskan daripada dahulu lagi. 18.3b, jika tuan yang dipertua puas hati yang demikian, kalaupun tuan yang dipertua puas hati, saya puas hati. Majelis mesyuarat memberi izin. Kalau tidak ada objection daripada majelis mesyuarat, walaupun satu, then it can go. Boleh dibahas. Tetapi kalau ada satu orang objek di bawah A, then B trigger. Bermakna 15 orang berdiri. Setelah Tuan Speaker puas hati, apabila 15 orang berdiri, barulah boleh dibenarkan. Dan untuk memperjelaskan ini ialah baca 16b. Jika perkara itu dibenarkan oleh tuan yang dipertua, tetapi ahli itu tidak mendapat sokongan dari sekurang-kurangnya 15 orang ahli-ahli di bawah peringkat kecil B kepada peringkat 3. So meaning, yang 15 orang berdiri ini apabila seorang daripada ahli majelis, walaupun speaker puas hati boleh dibahas, tetapi ada seorang berdiri dia kata no, bermakna majelis tidak. Tetapi ianya boleh di overrule kalau di bawah 18.3b ada 15 berdiri. Begitu. Jadi dalam 18 ini, tolonglah hal yang berhormat, kalau dia perlu disegerakan, there is no other opportunity to bahas perkara itu, then I will allow untuk dibaca di sini. Tetapi apa keperluan dia yang berhormat? When you can talk, debate after this, about this Indra punya case, dalam budget ini, there is no difference. Jadi jangan pergunakan 18 ini untuk sewenang-wenang, mau ada satu perkara yang kita terfikir, lepas itu kita bahas di bawah 18.1. 18.1 ini adalah satu usul yang boleh dibawa apabila perkara-perkara itu benar-benar perlu untuk dibahas. Saya sudah bagi penjelasan, yaitu seperti waktu kita bahas dengan harga beras, I allowed it. Begitu. Tetapi apabila saya open floodgate bahwa setiap usul yang difikirkan dibahas, undi tidak percaya pun dibahas di bawah 18.1, macam manalah jadi kepada budaya Parlimen Malaysia? It is not relevant dan tidak ada kesegeraan. Ini yang berhormat Ibu Barat, you are prominent lawyer. You should be advising me on matters like this. Kalau umpamanya saya silap, boleh bawa usul bahwa saya silap. Begitu. Tetapi dalam perkara apabila saya buat ketetapan, saya tidak buat begitu sewenang-wenang. I do my research, I do my reading, because I know outsiders are observing us. Terutama sekali negara-negara Commonwealth yang minat dengan perkembangan Parlimen Malaysia sekarang. Jadi kalau ada yang berhormat yang ingin menyelewengkan itu, saya tidak, I won't allow that. Masih. Yang berhormat sudah saya buat keputusan mengenai dengan soal ini. Kalau yang berhormat tidak setuju, then you bawa usul.